Okey, kita berbalik semula kepada eksperimen alternatif. Okey, eksperimen alternatif ni, okey, dalam semester ni, mungkin Medan Nurul yang awal-awal dulu pun dia dah maklum pada semua pelajar. Okey, ada 3 eksperimen alternatif yang semua pelajar wajib laksanakan, wajib buat. Okey, bukannya tak wajib buat tau, wajib buat. Ada markah diberi. Okey, jadi eksperimen yang pertama adalah pada minggu depan, iaitu eksperimen yang ketiga, iaitu transport across membrane. Okay, faham tak? That's why apa-apa pun saya kena maklumkan pada you all pada hari ni dah. Okay, saya kena maklum pada you all pada pagi ni. Macam mana pelaksanaan dia, macam mana preparation dia. Okay? Ramai lagi tak join ni, baru 56 orang. Kita semua, tak silap saya, 3 kelas. Ada 74 orang. Ada lagi 5, ada lagi dekat 20 orang lebih. Okey, nanti up kan nama-nama mereka yang tak dapat hadir seperti biasa. So apa, attendance ni penting. Macam saya dah maklum banyak kali lah. Tak perlu saya nak maklum hari-hari kan. Okey. Okey, saya akan share lab manual apa yang you all kena buat untuk eksperimen alternatif ni. Okey, kalau ada persoalan terus tanya je. That's why saya nak kita berbincang ataupun kita bila you all join, you all faham. Tanya apa yang tak faham. Kalau tak join, walaupun tengok video saya, kadang-kadang you tak faham. Betul tak? Kadang-kadang tak faham. Sebab benda tu you tengok video, bukannya bercakap dengan saya kan. Kalau even you WhatsApp saya sekalipun, kadang-kadang saya lambat jawab, kadang-kadang saya jawab pun tak berapa clear untuk you all faham. Okey, jadi that's why you kena join kelas. Bila join kelas, maklumat tu sampai. Ini assignment pun ada yang tak faham lagi. Okey, sedangkan saya dah maklumkan banyak perkara Okey. Okey, saya teruskan dengan lab manual. Okey, saya share lab manual Okey, nampak tak lab manual yang saya share ni? Nampak. Nampak Okey. Okey, ambil perhatian. Okey, tolong ambil perhatian apabila saya nak menerangkan tentang eksperimen 3 ni. Sebab apa? Sebab you all wajib buat, you all wajib rakam video. Faham tak? Wajib rakam video apa yang you all buat berkenaan dengan eksperimen ni. Jadi, yang pertama saya akan terangkan tentang preparation based on lab manual. Okey, untuk eksperimen 3 ni, objektif dia hanya satu sahaja kelas, iaitu determine changes in length of strip ataupun potato strip in different sugar concentration. Okey, kita nak you all objektif eksperimen ni hanya you all kena examine, hanya determine beza panjang antara potato strip kentang. Okey, kaedah macam mana kita nak preparation kentang ni diletakkan dalam different concentration of sugar. Okey, nanti saya akan terangkan di bawah. Okey, maksudnya itu adalah objektif kita yang pertama, iaitu untuk melihat perbezaan panjang. Okey, di dalam sela masa tertentu. Okey, seterusnya apa yang you all kena prepare di rumah nanti. Okey, ini yang saya nak you all betul-betul ambil perhatian dan boleh bertanya. Okay, boleh bertanya. Okay, this is the apparatus. You have to prepare, you have to provide this apparatus. Okay, untuk melaksanakan eksperimen ini. Bahan-bahan ataupun alat ini bukan kira alat radas lah sebab di rumah kan. Okay, ini boleh dianggap sebagai bahan-bahan yang ataupun alat yang boleh dijumpai di rumah lah. Boleh dicapai di rumah masing-masing lah. Okay. Seperti apa? Okey, yang pertama pisau. Okey, pisau mesti ada kat rumah kan? Okey, pisau, chopping board. Okey, tempat nak potong-potong tu, alas tu, mesti ada, mak mesti ada. Kat dapur tu, betul tak? Okey, lepas tu glass, any suitable container. Okey, yang glass or any suitable container ni
saya nak yang colourless ataupun yang loop sinar. Okey, jangan gelas yang berwarna. Kalau gelas yang berwarna kita tak nampak daripada luar. Yang you nak examine nanti, especially bila kita nak menyukat volume solution. Okey. Kena gunakan sebarang suitable container ataupun gelas yang berwarna cerah ataupun loop sinar. Okey. Okey, seterusnya spoon. Okey, spoon ni Ada orang tak lepas masuk. Apa dia? Ada orang tak lepas masuk. Alright. Okey. Okey, saya sambung Okey, spoon, standard spoon. Okey, jangan terlalu kecil. Yang standard sahaja. Kat rumah tu yang standard yang tu lah. Okey. Sudu maksudnya standard tu, size standard. Okey, lepas tu cake chopstick. Yang ni kalau tak ada, boleh carilah hujung minggu ni. Cake chopstick ni. Chopstick. Okey, tujuan dia untuk apa? Tujuan dia untuk kita nak mengalihkan ataupun kita nak mengambil strip. Apabila strip tu immerse dalam solution. Okey, ini tujuan kita gunakan chopstick. Ataupun cake chopstick mana-mana Okey. Kemudian bahan seterusnya adalah kitchen paper. Ni tisu dapur ni mesti ada kat rumah. Betul tak? Okey, kitchen paper sebab apa? Dia sebenarnya kitchen paper ni untuk menggantikan filter paper. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan pengeringan. Apabila kita dah letakkan potato strip tu, kita dah rendam kan, dia basah kan? Okay, bila kita nak determine dia punya length changes, kita perlu keluarkan dan letak di atas kitchen paper ni untuk tujuan pengeringan dan selepas itu barulah kita buat pengukuran. Okay? Okay, ini tujuan kitchen paper. Okay, seterusnya. Bahan seterusnya yang you all kena prepare di rumah adalah measuring cup, measuring cylinder ataupun shrink, milk bottle ataupun sebagainya lah. Bahan-bahan ini merupakan bahan yang bertindak sebagai bahan pengukur. Sir, ada orang nak masuk sir? Ya ke? Okey, jap. Okey, Okey, setakat ni tak ada soalan lagi Okey, saya teruskan Tak banyak benda lagi saya nak cerita ni. Ada. Ya. Chopping board tu nak yang jenis kering ke? Ni. Yang ni yang kering lah. Kita cover untuk kita nak buat pemotongan. Nanti saya tunjuk macam mana. Okay, thank you. Okay, measuring cup, measuring cylinder. Faham benda ni Okay, nanti benda ni, ini kalau tak ada, kan? Kalau tak ada, dekat kedai DIY dia jual. Okay, shrink ni kan, yang ada senggat yang macam budak-budak minum ubat batuk ke apa ke, kan dia ada penyukat tu. Okay, apa saja bahan yang ada sukatan yang boleh kita menyukat volume of solution. Alright? Okay, ni adalah cadangan dia. Okay, jadi you kena carilah ni. Kena sediakan Okay, seterusnya ruler. Ruler ni mesti ada lah. Digital kitchen scale. Okay, yang ni kalau tak ada, tak apa. Okay, tak apa kalau tak ada. Kalau ada lagi baik. Sebab kita nak dapatkan hasil yang baik. Nak hasil yang baik tu mesti kita nak lebar ataupun berat setiap strip yang kita prepare tu mestilah sama antara satu sama lain. That's why kita kena ada scale tu. Okay? Sir, ada orang nak masuk sir? Oh, ada lagi. Alright. Okay, saya teruskan. Okay, seterusnya kelas Okay, practice ni harap faham Okay, saya akan share ni dalam GC. Dah ada dalam GC. Nanti you all get ready, prepare je. Kalau tak ada,
tolong belilah ataupun tolong sediakan. Okey, seterusnya material adalah potato macam biasa, medium size. Dia tak perlu banyak Kentang ni tak perlu banyak. Saya rasa dalam paling tinggi pun 3 biji je. Okey, paling tinggi pun 3 biji saja. Okey, tak banyak. Okey, lepas tu coarse sugar, gula. Sugar ni semua ada lah. Saya percaya semua ada. Mana ada rumah tak ada sugar kan. Okey, and then water tap water. Okey, yang ni kalau ada distilled water, kalau ada penapis air tu, okey, better guna penapis air Okey, kalau tak ada penapis air pun tak apa, guna tap water pun tak apa. Air lah air biasa. Ataupun kalau kita cadangkan distilled water, tu yang terbaik. Kalau tak ada distilled water, samalah maksudnya dengan air yang ditapis tu. Saya percaya semua rumah pun dah ada dah penapis air kan. Okey. Okey, sedikit perkongsian tentang safety tips kat sini. Pastikan bila buat kerja, bila ambil video tu pastikan jaga keselamatan lah. Kat rumah tu jangan sepah-sepah. Kan? Terutama sekali penggunaan pisau. Hati-hatilah. Okey, yang ni hanya untuk peringatan sahaja ataupun langkah berjaga-jaga semasa kita nak mengendalikan eksperimen ni nanti. Okey, kita dah tahu apa yang you all kena sediakan alat radas ni ataupun alat-alat ni yang ada yang ideal di rumah. Bahan-bahan ni, okey, yang ni kalau tak ada kena carilah. Sempat lagi sebelum hari Isnin. Okey. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada segmen prosedur. Okey, yang ni yang paling penting. What should you do? Okey. Sebab apa? Prosedur ni you all kena faham betul-betul supaya apabila nak melaksanakan, at the same time tolong ambil video. Okey, sebab pentaksiran dia kali ini untuk amalan alternatif adalah you all kena submit video kurang 10 hingga 15 minit lah. Okay, minimum 10 minit, maksimum 15 minutes. Okay, untuk video tersebut. Dan juga lab report. Itu yang you all kena sediakan dan submit kepada saya. Okay? Okay. Let me start. Untuk prosedur ni, langkah pertama adalah preparation dia. Yang pertama, you cut 15 strip of potatoes tadi. Okay, potong strip potato tu dan setiap panjang dia kita standardize, kita ambil 3 cm. Okay, ambil 3 cm panjang. Biar sama semua tahu, you ukur elok-elok. Okay. Okay, same thickness and remove the skin. Okay, itu dia punya tu yang penting sekali ni Okay, dicadangkan, okay, use 3 ml string to cut strip of potatoes to produce same length and thickness. Beli string ni yang tu, string tu kan dia dah molting dia kan sama. Nanti dia cocok je pada kentang tu, kita bila cocok kan kita akan dapatkan dia punya saiz yang sama kan. Jadi bila kita cocok tu, kita keluarkan balik string tu, kita keluarkan potatoes tu yang kita dah cocok tadi tu dan kita ukur 3 cm, potong guna pisau. Tu saja. Okey. Note kat sini, string tu boleh didapati di farmasi pun ada jual, pet shop pun ada jual. Tak silap saya di DIY pun ada jual. Okey. Kalau tak ada kat rumah lah, kena cari lah. Okey. Okey, yang kedua adalah prepare sugar solution by mixing 40 ml of tap water ataupun distilled water tu and 17 gram of coarse sugar. Okey, yang ni you punya skill lah yang saya nak tengok. Okey, macam mana you all menyediakan solution ni ataupun preparation solution gabungan antara solution air dan solution sugar. Okey.
Okey, dah bagi dah. Dia dah bagi dah kat bawah ni. Dekat dalam table 3.1 ni, you just follow saja. Okey, gabungan apa? Contoh, okey nanti. Okey, seterusnya saya teruskan dulu. Okey, prepare 5 solution of water. Ada lagi yang join ke? Okey. Okey, seterusnya prepare 5 solution based on table 3.1. Alright. Follow je. Ni semua ML tau. Okey. Okey, saya nak beritahu. Nanti you all try dulu. Satu sudu tu berapa ml? Okey. Okey, satu sudu tu, kalau you guna sudu kan tadi kan? Okey, satu sudu tu berapa ml? Try dulu sebelum ambil video, okey? Hari esok ke try dulu. Lepas tu baru kita dapat bacaan yang tepat. Contohnya kalau container untuk A, gelas container untuk A, kita kena sediakan mix solution antara sugar solution and water kan. Okey, 2 ml sugar solution, 18 ml air kan. Okey, macam mana kita nak menyukat 18 air dengan 2 ni? Okey, kalau you ada sukatan tu, measurement tool tadi tak ada masalah. Okey, kalau tak ada. Okey, kalau hanya nak menggunakan sudu saja. Okey. Kalau ada bahan yang untuk menyukat, tak ada masalah. Senang sangat, cepat je ni. Okey, saya pun dah try buat dah ni. Okey. Okey, seterusnya kelas. Langkah yang keempat. Okey, lepas kita dah sediakan semua preparation ni, ada 4 bekas ni, A, B, C, D, E. You label siap-siap A, B, C, D, E. Lepas tu, letakkan 3 potato strip into each of glasses. Ataupun container lah, suitable container yang you all dah sediakan. Okay, maksudnya kan tadi kan kita prepare 15 strip kan? Okay, jadi 15 strip ni, bahagi 5 jadi 3 lah. Kita letakkan, kita rendamkan di dalam ke-5 bekas yang kita sediakan mix solution ni. Okay, di mana setiap satu bekas ataupun container ni, kita letakkan 3 potato strip. Okay. Untuk kita nak mencari purata lah, tu tujuan kita nanti. Untuk kita nak cari average. Okay, seterusnya. Okay, yang ni lah yang saya nak you all gunakan chopstick ni. Okay, chopstick tu digunakan untuk memindahkan ataupun meletakkan strip tadi ke dalam container ataupun gelas container. Okay, tu penggunaan dia, itu rasional dia, kita gunakan chopstick. Okay, lepas kita dah letak ke semua 15 strip tu di dalam 5 bekas. Okay, setiap bekas ada 3 strip. Lepas kita dah siap letak semua tu, okay, letakkan dalam tempoh masa yang serentak lah tahu. Nanti tolonglah kat rumah tu, kalau boleh, minta tolong adik ke mak ke sekejap. Tolong letakkan strip tu, ajarlah sekejap. Okay. Tolong letakkan strip tu di dalam 5 bekas ini secara serentak lah. Sebab kita apa? Kita nak standardize, kita nak ambil masa 40 minit pula. Okay, bila you dah sampai sini kan, bila you leave 40 minutes tu, stop record sekejap. Stop record video sekejap. Takkan nak tunggu sampai kita tunggu pun, you tunggu pun nak record juga, yang tak payah lah. Okay, kan video kan semasa you all menyediakan preparation ni, you all kena rakam video. Okay, mana yang waiting step, kena stop record. Okay, biarkan. Bila dah continue, barulah record semula. Okay. Okay, after 40 minutes, remove potato strip from the solution and dry carefully with kitchen paper. Ni saya kata dah. Okay, lepas 40 minit, terus bawa keluar dan letakkan di atas kitchen paper tu. Okay.
Kemudian apa yang you all kena buat bila kita dah letakkan semula ke dalam kitchen paper, semua strip tu, kalau boleh kitchen paper tu kena asing lah, A, B, C, D dah jangan guna satu kitchen paper je. Asing lah. Okey, ada yang kita letakkan kitchen paper untuk gelas A, okey, gelas B, gelas C, gelas D, gelas E. Kitchen paper pun kena sediakan 5 lah kitchen paper. Jangan you mix semua dalam satu kitchen paper, nanti tak tahu nak determine yang mana satu. Okey? Sediakan 5 kitchen paper lah untuk kita nak separate antara ke-5 strip, antara ke-5 bekas. Okey? Okey, bila kita dah asingkan, letak di atas kitchen paper, lepas tu apa yang you all kena buat adalah kena record average length. Okay, recordkan average length. Purata panjang. Purata tahu kan? Kira panjang ni semua tadi. Tadi kan kita ambil 3 kan? Okay, jadi kira tambah 3 tu bahagi 3 lah. Ambil purata. Okay, sebab nanti you all kena buat graf. Okay. Record observation and describe the changes structure of each potato strip. Okay, based on your result, draw a graph to show the changes in length of the potato strip against the volume of sugar solution. Okay, tu hasil dia. Okay, yang ni untuk record ini, record dalam lab report. Okay, untuk draw graph tu tak perlu record. Tak perlu recordkan dalam video tau. Untuk draw graph tu tak payah. Sampai sini je. Sampai sini je you stop. Sampai you keluarkan tu, ambil video sikit tentang you dah measure tu, dah stop. Okay, untuk ini dah. Yang ni untuk bahagian draw graph, itu tak perlu record. Okay. Okay. Seterusnya, okay, ni adalah apparatus yang saya dah ceritakan tadi. Ni lah shrink ni. Ni ada kan kat rumah kan? Ni lah board tadi, board kitchen tadi. Okay, ni saya percaya semua kat rumah pun ada semua ni kot. Okay? Sir, Ya. ada orang tak lepas nak masuk. Oh, ada lagi tak masuk. Okay. 65 orang. Oh, ramai lagi tak masuk ni. Saya bukan apa, saya takut hari Isnin tu you tak boleh nak buat. Tak faham mana yang tak join ni. Okay, at least kalau yang join ni dia faham lah apa yang saya cerita, apa yang saya nak cerita, betul tak? Itu je. Alright. Okay, ni adalah apparatus yang saya masukkan tadi. Okay, saya percaya di rumah masing-masing adalah yang ni. Kalau tak ada tu tolong dapatkan secepat mungkin sebelum hari Isnin. Okay, seterusnya this is the procedure step. Ni yang dalam step ni. You tengok je apa yang you all kena buat. Tengok ni. Okay, ni step 1 kan. Kita nak prepare dulu 15 strip. Panjang step 1 adalah 3 cm kan. Ni cara dah ada dalam lab menu ni. Saya dah sediakan dah. You just follow saja. Hadamkan dulu. Isnin terus buat. Okay. Ni nak preparation sugar solution. Kan. Kita dah sediakan 5 bekas. Okey, nak cari bekas plastik yang lut sinar. Okey, yang terbaik adalah yang macam ni, yang saya cadangkan yang ni. Okey. Ada jual dekat DIY, kedai RM2 pun ada jual ni. Ya, cari yang kecil pun tak apa. Okey. Step 3, step 4. Okey, bila dah you dah sediakan ni, root solution pun dah siap. Okey, dah masuk siap-siap into the 5 different glass container, different solution. A, B, C, D and E. Lepas tu, at the same time, masuk secara serentak potato strip ni ke dalam ke-5 bekas. Dan setiap bekas mesti mengandungi 3 potato strip sahaja. Okay, faham tak? Kita nak fair and square lah. 3, 3, 3, 3, 3, cukup 15 strip. Alright? And then, leave 40 minutes. Okay, ni you stop record. Biarkan sampai 40 minit, keluarkan. Keringkan. Okay, ni saya kata tadi kitchen tisu ni.
Okay, keringkan, lepas tu barulah buat pengukuran. Okay, pengukuran ni, ukur semua tu ambil data average dalam cm. Okay, faham tak? Dalam cm, dalam sentimeter. Okay, dan rekod lah. Okay, seterusnya kelas. Okay, ni yang you all perlu nyatakan dalam lab report lah nanti. Kena ada result observation, table changes ni. Okay, initial, final. Okay, initial ni kita ambil tadi, panjang 3 cm semua kan? Okay, 3 cm lah. Okay, final ni, we don't know. Okay, based on your observation. Okay, tengok ni perbezaan dia. After 40 minutes, you kena recordkan di sini. Average. Right? Average perbezaan panjang untuk setiap bekas yang mempunyai perbezaan kepekatan sugar solution tadi. Okay? Okay, recordkan dalam lab report. Yang ini gunakan table ni dan seterusnya you draw lah. Okay, draw dia punya graph. Draw dia punya sketch graph menggunakan graph paper. Okay, menggunakan graph paper. Okay, apply kan kaedah melukis graf menggunakan teknik ataupun kaedah yang betul. Kena ada apa? Pasti X kena ada nama, pasti Y tu kena ada nama, kena ada tajuk graf. Okay, you dah belajar kan cara nak lukis graf kan? Okay. Okay, bila graf tu dah ni, okay, kena. Graf ada markah 3, observation ni you lengkap. Data-data you buat tu ada 5 markah. Okay, semua ini diberi markah. And then discussion kelas. Okay, discussion pun, okay, you have to discuss. Ambil point ni. Okay, yang ni nanti saya akan share lah. Saya akan share yang ni dalam DC kelas. You tengok balik. Okay, ni just discuss dalam bentuk essay form. And then kita ada question answer pun sama juga. Okay, kena jawab semua soalan ni. Setiap satu soalan membawa markah. Satu soalan, soalan pertama 2 markah, soalan 2 markah, soalan 3 markah. Conclusion 1 markah, reference 1 markah. Alright? Okay, ini adalah you punya lab report. Dan saya dah terangkan tentang bahan-bahan yang diperlukan, bahan-bahan yang you all get ready ataupun prepare dan kaedah perlaksanaan yang you all kena lakukan di rumah pada hari Isnin pagi. Okay? Isnin pagi tahu waktu amali kita. Dan jangan lupa record. Okay, saya stop dulu ni. Sekejap lagi saya akan share. Saya akan share apakah elemen yang perlu you all recordkan dalam video. Okay? Shrink tu adalah kaedah untuk kita dapatkan molting yang sama. Molting ni maksudnya panjang ataupun bentuk strip tu. Kalau you potong tu boleh. Tapi saya takut nanti bila you potong guna pisau biasa, tak guna shrink, bentuk dia tak sama. Satu bentuk tak sama. Okey, shrink ni juga digunakan untuk kita nak ambil bacaan volume. Okey, kita nak letak volume untuk different concentration kan, antara sugar and water kan, untuk letak dalam 5 bekas tu kan, betul tak? Okey, jadi kita kena gunakan shrink untuk menyukat. Okey, untuk menyukat kepekatan ke-5 bekas tu dengan perbezaan kepekatan air dan juga kepekatan sugar. So ada 2 lah. Shrink ni sangat penting. Okey, pertama kita gunakan untuk menyukat solution, tu pertama. Okey, yang kedua untuk kita nak dapatkan molting potato strip tu biar sama, biar cantik je. Biar hasil dia cantik. Okey, itu optional lah. Kalau you nak potong guna pisau sendiri tanpa guna shrink pun tak apa, tapi pastikan saiz potato strip tu adalah saiz yang sama. Jangan terlalu tebal, jangan terlalu nipis kan. Kan kita kena sediakan apa? 15 kan? Okey. Itu maksud saya Okay, saya teruskan dengan video ya. Video pun penting ni. Okey, saya teruskan dengan video.
Okay, ini adalah video checklist. Okay, video checklist yang you all kena sediakan sewaktu mengendalikan ataupun melakukan eksperimen tadi. Okay, yang pertama adalah, okay, yang paling penting, ni semua ni kena proper lah. Okay, untuk preparation, kena ada wear proper attire, prepare all material. Kena ambil video sikit Okay, sebelum you mulakan eksperimen tu, kena ambil video material you dulu. Material yang you all sediakan, letak atas meja ke apa. Okay, ambil video sekejap dalam 20 second ataupun 10 second, tak apa dah, sikit je. Okay, lepas tu baru mulakan dengan ambil video dengan kaedah pelaksanaan dia, ikut step tadi. Ni semua, elemen ni semua ada markah tau dalam video. Okay, saya akan go through one by one, point by point, component by component, berdasarkan pada video yang you all buat nanti, berdasarkan pada checklist ni. Okay, handling experiment, okay, you all dah buat kan masa potong-potong strip tu kan, contohnya masa tengah potong-potong strip tu, masa tengah prepare 15 strip tu, ambil video waktu tu, ambil video sekejap dalam seminit ke, ambil video. Okay, lepas tu prepare sugar solution. Okay, yang ni tadi, prepare sugar solution, gunakan shrink ke apa ke, antara prepare ke 5 bekas tu mengikut table 3.1 tu, you prepare tu, ambil video. Okay, ambil video. Alright. Okay, lepas tu bila dah prepare tu, kita mix, make sure kita stay kita kacau. Okay, kita kacau solution yang kita dah lakukan tu, pun ambil video. You kacau tu, okay, kacau tu gunakan chopstick apa? Okay, gunakan chopstick tadi, kacau guna tu tau. Jangan guna sudu pula. Guna chopstick pun tak apa. Okay. Okay, lepas tu prepare 5 solution of water with different sugar concentration. Okay, yang lepas tu barulah, okay, yang step number 5 ni kita prepare sugar solution. Okay, bila dah prepare semua dah banyak kan, okay, barulah kita asingkan kepada 5 bekas. Okay, prepare 5 solution of water with different sugar concentration based on 3.1 table. Okay, barulah yang ni, barulah kita nak prepare untuk perbezaan ke 5 bekas tu. Okay, mengikut table 3.1 pun ambil video juga yang ni. Okay, lepas tu letakkan 3 strip each of glasses or any suitable container. Bila you all nak masuk serentak tadi yang saya cerita tadi, pun ambil video juga step ni. Okay, setiap step ni wajib ambil video tau. Okay, wajib ambil video dia. Lepas tu hold the potato strip into the solution with the cake or cake chopstick. Okay, yang ni pun kena ambil video. Maksud kita nak meletakkan strip into the solution, pun ambil video. Itu adalah you punya manipulative skill you. Okay, lepas tu beritahu sikit, okay, leave the potato strip for about 40 minutes. Okay, yang ni you buatlah sikit. Leave, kena inform sikit dalam video tu nanti. Leave 40 minutes. Okay, stop dulu, rakam video. You edit lah kat video tu leave, okay, beritahu situ leave potato strip. Okay, and then masa leave potato strip tu you stop rakam. Okay, and then bila dah after 40 minutes nak continue balik, rakam semula step yang 11. Okay, remove strip into from solution and dry carefully with kitchen paper. Masa kita nak keluarkan strip menggunakan chopstick tu ke atas kitchen paper tu, you ambil video balik. Okay, untuk tujuan pengeringan. Okay, kemudian step 12, measure potato strip and record their average length. Masa tu, masa tengah buat tengah ukur panjang tu, panjang setiap strip tu, you ambil video sikit buat bukti. Okay, okay, and then record, beritahu nak record. Okay, itu saja.
Okay, lepas tu ambil video sikit lah. You clean balik. Handle apparatus and work area in proper way. Okay, clear working area after experiment. Okay, yang ni pun you ambil sikit lah. Ambil masa dalam seminit 2 untuk you all clearkan atas dekat dapur you tu. Ataupun dekat tempat you buat kerja tadi. Yang maksudnya, semua elemen yang ada kat sini, ianya memberi markah dalam video masing-masing. Okey? Dalam video masing-masing. Okey, ada 10 markah yang akan diberikan daripada video yang lengkap. Okey, dengan semua elemen-elemen yang dinyatakan ini. Okey. Gunakan ni kan. Okey, saya share balik. Yang ni kan. Okay, cut 15 strip of potatoes. Okay, with a length of 3 cm. Ni, ikut pada step ni lah, gambar yang ikut step ni. Ni potato kan, ni kita punya kentang kan. Kita nak potong ni, dapatkan 15 strip yang sama panjang, sama tebal. Macam ni lah, macam yang gambar yang saya tunjuk ni. Okey. Boleh gunakan shrink ni. Okey, boleh guna shrink sebab shrink ni kan dia boleh dijadikan sebagai acuan dia. Kalau rasa tak yakin nak potong biasa-biasa macam tu, guna shrink. Pun boleh juga. Tu yang saya cerita tadi. Maknanya shrink tu letak atas potato tu ke? Macam cucuk je. You potong dulu potato tu. Kan dia, potato tu kan lembut sebenarnya. Kentang ni bukanlah macam batu. Kan dia lembut. Okey, jadi ambil shrink tu, dah buang dia punya kulit kan. Okey, buang kulit dulu potato strip ni, potato ni. Okey, potong dulu, lepas tu barulah gunakan shrink tu tolak je ataupun ambil dia punya ni lah, dia punya hasil dia. You tolak je. Maksudnya tekan shrink tu masuk dalam strip, dalam potato ni. Kita nak dapatkan panjang ni. Macam tu. You try dulu, hujung minggu ni. Cuba dulu aplikasikan step tu. Kalau berjaya, okey, alhamdulillah. Sebab ini yang you all kena lakukan di rumah tau. Mengikut step yang telah saya terangkan tadilah dalam lab manual kita. Dan jangan lupa record dan jadikan ianya satu video ringkas. Faham tak? Jadikan ianya video ringkas. Ikut checklist video yang saya dah sharekan tadi. Okay? Dah nak ambil video ni tak kisahlah. You nak suruh mak tolong ambilkan video waktu you buat eksperimen ke, nak suruh adik ke, akak ke, abang ke, ayah ke, kan? Waktu you buat tu terpulang masing-masing. Yang penting ada record video lah. Okay? Harap you all betul-betul faham sebab pelaksanaan ni akan dilakukan pada hari Isnin tau, waktu amali kita. Waktu amali kita Isnin nanti, saya akan bagi briefing sekejap. Dan saya akan bagi time untuk you all buat. Okay. Lepas tu masa untuk hantar report dan masa untuk hantar video yang telah you all dah edit. Kemudian saya akan beritahu lah bila-bila untuk you all submit lab report dan juga video. Okay, yang telah diedit. Okay, ni contoh video je saya nak share Contoh video. Ni lah contoh video yang ada pensyarah daripada Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan. Okay, ni just simple je ni. Video ni simple saja tapi untuk just perkongsian saja. Okay, you boleh tengok Okay, tengok macam mana pelaksanaan. Ini diguna aplikasi TikTok Okay, eksperimen ni video ni Kita tengok saya aktifkan.
Okey, itu saja. Itu just perkongsian je lah. Okey, itu just perkongsian. Semua benda ni, bahan-bahan ni saya dah share dalam Google Classroom nanti you boleh baca balik lah. You pandai dalam video tu nanti, you nak describe, nak bercakap pun boleh, nak cakap. Guna suara, kena guna suara pun boleh. Ataupun kalau tak nak guna suara, just letakkan ayat yang di bawah tu. Step 1 apa kan. Prepare 15 strip. Macam tu. Letakkan perkataan di bawah di setiap video yang you dah buat tu, ikut step tu. Sama ada nak explain ataupun nak letakkan perkataan untuk setiap step pun boleh, tak ada masalah dalam video masing-masing tu nanti. Atas kreativiti masing-masing. Okay, saya harap semua faham apa yang saya dah terangkan. Saya harap selepas ini, hari ini, buat persediaan yang rapi lah. Semua bahan-bahan tu, make sure ada lah di rumah. Bahan-bahan yang saya nyatakan tadi dalam lab report lab manual tadi, you boleh sediakan di rumah. Okay, boleh disediakan di rumah. Okay, jadi boleh aplikasikan dulu hujung minggu ni. Okay, terutama sekali untuk step pertama, step kedua tu, dan step untuk ukuran concentration volume tu. Boleh try tu. Sebab benda tu bukannya mahal sangat. Benda tu hanya kita nak buat solution gula solution je kan. Air gula. Boleh buat dulu, boleh laksanakan dulu. Okay, you apply kan hujung minggu ni. Lepas tu on time nanti bila nak record video hari Isnin, apply kan yang sebaik mungkin lah. Okay, saya harap masing-masing go through dulu prosedur ni, hadamkan dulu prosedur ni, cuba balik, okay, prepare dulu, hadam dulu, cuba balik, apply kan dulu hujung minggu dan hari Isnin barulah apply yang betul di samping record video sekali. Okay? Betul. Eksperimen alternatif ni video dan lab report. Saya dah post dalam grup, platform untuk submit tu saya dah post macam biasa dekat GC masing-masing di bawah platform eksperimen alternatif. Pasal tak? Saya ada post itu. Nanti you dah siap, submit je kat situ. Okay? Turn in je kat situ.